Assalamualaikum, saya Riel, selamat kembali ke channel Maker Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, untuk video kali ni saya nak buat video second part untuk review kemah Payung.camp Village L 2.0. So untuk video kali ni saya nak share sikit feedback dan nak buat review dengan lebih detail lah. Saya nak buat tent tour kemah ni, Payung.camp Village L ni. So saya akan bawa pusing-pusing apa yang menarik, apa yang kurang menarik pasal kemah ni. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, untuk video part 1, video saya tunjukkan cara pasang, cara simpan dan juga sedikit review pasal kemah ni, dan juga dia punya technical spec. Korang boleh tengok video yang sebelum ni lah, saya letak link dia dekat description. So sekarang saya nak bawa pusing-pusing. Kita akan tengok dulu dari segi luaran, cara saya set up, supaya korang dapat idea lah macam mana kemah ni dalam situasi sebenar. Kalau situasi kita sedang bercamping lah, so korang boleh dapat gambaran lah in case korang dalam planning nak beli kemah ni ataupun tengah mencari kemah-kemah yang sesuai untuk camping. So mungkin video ni membantulah korang untuk buat keputusan sama ada kemah ni sesuai untuk korang ataupun tidak. Sekarang jom kita pusing-pusing. Saya bawa tent tour review kemah Payung.camp Village L 2.0. Okay, sebelum tu kita tengok dia punya luaran dia dululah. Okay, luaran dia dulu. Ini adalah kemah Payung.camp Village L 2.0. Ni yang version tu lah, version yang terkini. Dan warna yang saya review ni adalah warna olive. So kalau korang perasan yang video sebelum ni, yang part 1 yang saya tunjukkan cara setup tu, yang tu warna kaki. So ini warna olive. So boleh nampak sedikit perbezaan dia lah. So kalau warna olive ni dia ada actually dia combination 3 warna lah. Satu warna olive yang gelap ni, olive green. Lepas tu dia ada warna kaki sikit yang kat part sini dengan dia punya side wing ni, dan juga dia ada sedikit trim putih lah, ataupun actually dia warna cream lah dekat sini, dekat tepi ni. Okay, so ni warna olive, dan dia ada lagi pilihan, 2 lagi pilihan warna. Satu kaki, yang tu korang boleh tengok dekat video yang tent setup review hari tu, dan lagi satu dia warna hitam. So 3 pilihan warna yang menarik. Memang 3 pilihan warna yang tengah trend lah sekarang. Semua ada peminat-peminat tersendiri. Okay, first kali dia punya design lah. Design dia tadi saya dah explain pasal warna. So design kemah ni basically adalah jenis cabin tent. So cabin tent macam biasalah, dia berbentuk 4 segi, bentuk macam cube. So tu adalah cabin tent. So cabin tent daripada Payung.camp ni, dia ada 2 size sebenarnya. Yang ni Village L, dan lagi satu Village M. So dia punya perbezaan, saya ada buat video perbandingan antara Village M dan juga Village L. Nanti korang boleh teruskan tengok channel ni. Nanti korang, dia punya link pun saya akan letak dekat description lah untuk perbezaan Village L dan juga Village M. So korang boleh dapat gambaran lah dia punya perbezaan dan yang mana sesuai untuk korang. Okay, so dua-dua tent tu dia ada kelebihan dan kekurangan dia. So kali ni saya nak tent tour, kita nak full review pasal kemah Village L 2.0. Okay, dari segi luaran, kalau korang nampak Village L ni dia yang version 2.0, dia dah macam combination lah, satu kemah dan juga satu fly sheet dekat depan ni. So actually dia depan ni dia kemah yang sama, dia dipanggil sebagai extended awning. So kita boleh extend awning dia yang depan ni. Kalau yang version 1, awning depan dia ni dia sampai sini je. Okay, dia sampai sini je. So dia boleh buka juga, tapi dia pendek lah. So nak buat sebagai common space memang sangat terhad. Jadinya yang version 2.0 ni, ni adalah feature yang terbaru lah, yang terbaru yang ada dalam kemah Village L 2.0 ni, yang pada saya memang sangat-sangat berguna adalah dia punya extended awning. Yang mana benda ni kalau kita simpan, dia akan lipat kat dalam lah, dia lipat kat dalam. So kalau kita nak guna, kita boleh buka, dia akan jadi satu macam fly sheet lah kat bawah ni. Cuma ni dia dah integrated sekali, dia dah lekat sekali. Jadinya benda ni memang best sebab kita boleh set up punya common space dekat sini. Jadinya basic common space untuk pada saya untuk 4 orang 6 orang tak ada masalah. Ni contoh saya set up. Cuma yang ni sebab saya set up untuk 2 orang lah, tapi masih lagi ada ruang yang banyak. Maksudnya masih lagi ada lebihan dekat tepi ni. Kita boleh letak lagi kerusi. Maybe boleh letak 4 kerusi ataupun
5 ke 6 masih lagi space yang cukup. Kita gunakan meja yang lebih panjang. Pada saya, ruangan dia ni taklah terlalu besar, tapi cukup lah untuk satu family dalam 4 ke 5 orang untuk bersantai kat sini, untuk masak, tempat makan. Pada saya memang dah cukup. GoPro stop capture. Ok, extended awning ni pada saya dia hanya option lah in case. Tapi kalau korang nak satu lagi common space yang lebih besar, korang nak set up juga satu tub ataupun fly sheet lain dekat depan ke dekat tepi ke, tak ada masalah. So yang ni nanti korang just lipat je, so dia boleh sangkut kat dalam ni. So dia just jadi macam awning biasalah. So kalau in case korang perlukan satu common space yang lebih besar, korang boleh buat macam tu, tak ada masalah. Ok, itu extended awning ni memang dia dah bagi siap 4 pole ni lah. Pole ni memang dia dah siap bagi, dia ada 4. Dia ada 2 saiz lah, yang ni lebih panjang. Yang ni ketinggian dia saya rasa dalam 1.8 lah, 1.8 meter. So yang ni dia lebih rendah sikit. So yang ni memang dia dah bagi sekali lah. Tapi kalau in case kalau korang nak gunakan pole yang lebih tinggi, korang boleh beli asing yang adjustable pole. Boleh gantikan yang 2 pole tengah ni supaya dia lebih tinggi dan lebih selesa lah. Sebab kalau yang ni dia memang agak ngangam lah. Macam ni kalau saya dekat bawah ni memang kepala akan jejak kena dekat dia punya fly ni, dia punya tub dia ni. Okay, so kalau korang perlu nak rasa lebih selesa, boleh gunakan yang lebih tinggi, tak ada masalah. Okay, kalau macam ni memang setup standard lah. Dia dah bagi 2 pole, jadinya pole yang depan ni kita boleh tinggikan macam ni. So letak depan, dia akan jadi satu ruangan yang selesa kat depan ni. Sebab dia memang tinggi, so kalau kita nak lepak-lepak kat sini memang lebih luas dan lebih selesa. Dan sebenarnya dia ada option lain lah. Kita boleh kalau kita nak lebih privacy, sebenarnya kita boleh cabut pole ni. Kita cabut pole ni. Okay, kita cabut 2 pole ni dan kita tegangkan tali ni. So kalau korang nak ruangan yang lebih privacy, korang just cabut je pole depan tu dan tegangkan yang sini. Dan ujungnya ni. So kalau macam ni dia lebih privacy lah. Okay, macam ni dia lebih privacy. Cuma macam ni dia agak terhad sikit lah kat kawasan ni. Dan maybe meja dia kena ke belakangkan lagi. Kat sini dia akan kena kat kepala lah. So macam ni untuk privacy. Macam ni untuk dalam 2-3 orang sesuai lah. Cuma dia yang bestnya kalau kita kat dalam, dia akan tutup sikit bahagian depan ni. Kita tak nampak. Contohnya kat depan tu ada kemah lain ke, kita tak nak nampak terlalu jelas sangat. So kita boleh gunakan setting macam ni. Kalau dari depan, orang dari depan pun dia takkan nampak sangat lah kat dalam. Ok, dan lagi satu, saya paling suka cara yang macam ni lah. Ini lagi satu option yang korang boleh setting. Gunakan satu pole saja dekat bahagian tengah. So letak satu pole tengah. Okay, kita tegangkan tali ni. Okay, so yang penjuru dia kita terus direct ke tanah. Okey. So dia akan jadi macam ni. Saya suka macam ni sebab satu, nampak lebih cantik, nampak lebih style lah. Dan juga dalam ni pun dia punya ruangan dia pun masih lagi okey, masih lagi selesa. Sama juga macam yang first tadi.
Cuma lagi dalam dia nampak lebih redup lah. Dia akan tepi tu dia lebih tertutup sikit, tapi bahagian depan dia masih lagi open. So nampak lebih cantik dan kemas. So kalau tepi pun nampak lebih menarik. Cumanya dia punya coverage daripada matahari redup dia akan kurang sikit, sebab dekat depan ni dia dah agak mengecil sikit dekat bahagian tepi kiri kanan. Ok, sekarang kita teruskan bahagian luaran dia. So dari tepi dia ada tingkap. Ok, kiri kanan dia ada tingkap yang besar. So macam ni memang biasanya saya akan tarik direct terus ke tanah macam ni. Satu untuk privacy, sebab saya tak nak orang boleh nampak dia dalam. Saya tak nak orang nampak dalam, dan juga kita kat dalam pun nampak lebih selesa lah. Lagi satu, macam ni angin masih lagi boleh masuk ikut sini. Ok, belakang dia pun sama. Dia ada dua tingkap kiri dan kanan. Ok, dua tingkap kiri dan kanan. Sama juga, saya akan tarik direct ke bawah. Ok, tingkap tepi ni pun sama. Tingkap tepi sama. Ok, cuma yang belakang ni sepatutnya yang ni kita sangkut hook dekat dia punya ring tu, tapi saya tukar sikit. Ini saya tarik ke belakang supaya dia ada gap lah antara inner turn dengan outer, supaya baik untuk ventilation lah. So angin dia boleh masuk daripada belakang ni. So yang tepi ni pun sama. Kita just tarik je, regangkan dia supaya ada ventilation daripada bawah. Ok, kemah ni dia ada side wing. Side wing ni sama ada kita nak tarik direct macam ni pun boleh, kita nak zip kat tepi pun boleh, tak ada masalah. So kalau tutup, kalau kita zip dia lebih privacy lah. Dia macam ada satu wall dekat bahagian tepi. So macam saya prefer tarik direct macam ni supaya nampak lebih cantik, dan juga ventilation pun lebih baik lah. Ok, sebelum kita tengok bahagian dalam, saya dah nak share sikit. Ok, dari segi material dia, kemah ni dia memang waterproof lah. Waterproofing index dia lebih kurang dalam 2000 mm. So kalau cuaca hujan dekat Malaysia tak ada masalah. So korang tak payah nak set up fly sheet kat atas ke, tak perlu dah. So kalau hujan direct kat atas ni pun, hujan dia takkan tembus lah. So air dia akan mengalir. Yang penting korang set up dengan tegang, tak ada masalah. Cuma dekat dia punya awning ni je, kalau korang set up macam ni, confirm air dia akan bertakung dekat area sini lah. Okay, so bila hujan korang kena adjust sikit kedudukan dia. Korang cari cara yang lebih sesuai lah. So kalau korang gunakan dua pole depan, korang boleh cabut satu pole tengah ni dan tarik dia punya point ni ke bawah, supaya air dia boleh mengalir direct ke tepi. So dia tak akan menyebabkan air bertakung dekat awning. So part ni korang kena try and error, sebab sepanjang saya camping, belum lagi kena hujan. So saya tak dapat lagi try untuk fikirkan solution yang terbaik supaya air tak bertakung pada awning ni. Ok, untuk kepanasan pula. So kemah ni yang version 2.0 ni dia dah ada silver coating lah. Kalau version 1 dia tak ada. So yang 2.0 dia dah ada silver coating dekat dia punya outer layer. Semualah, even dekat tepi ni pun sama. Dekat dia punya awning pun ada. Dekat kemah, outer kemah dia pun ada. So dari segi dia punya kebekasanan, pada saya dia memang kurangkan sikit haba. Walaupun sebenarnya bila tengah hari, bila matahari betul-betul kat atas, dia sebenarnya bukanlah tak panas langsung, adalah rasa panas. Cumanya bila ventilation dia bagus, tempat berangin dan angin boleh keluar dan masuk, cuma udara panas tu dia tak terperangkap dan kita tak rasa berkuap lah. So masih lagi selesa. So kalau kita nak lebih selesa, kita boleh pasang kipas. Okay, so masih lagi boleh tidur dekat dalam kemah lah. Ok, dari segi ketahanan daripada angin kuat, ok, dekat sini memang angin dia sangat kuat. So far memang tak ada masalah dengan kemah Pioneer Camp Village L ni, sebab dia menggunakan kemah yang pole yang jenis manual. Ok, dan juga pole dia adalah jenis yang solid macam ni. So benda ni menyebabkan kemah ni pasal dia lebih kuat lah berbanding kalau kita gunakan instant tent. Sebab yang ni memang pasal kualiti dia memang sangat keras, dan pole ni dia memang berat lah. Jadinya untuk angin yang lebat, untuk angin yang kuat,
Kalau korang tepi pantai ke pun tak ada masalah dengan dia punya ketahanan. Pada saya memang dia punya frame saya suka, walaupun dia manual dan mungkin tak secepat kemah instant untuk pasang, tapi dari segi dia punya kekuatan, dia punya tahan lasak, kemah ni dia lebih baik lah. Ok, ni tadi contoh saya punya setup common space lah. So tambahan sikit, okay, dekat area sini dia punya keluasan pasal lebih kurang dalam 3x3 meter lah, lebih kurang lah, macam kita gunakan fly sheet 3x3 meter. So size dia lebih kurang macam tu lah. So dekat atas ni dia memang tak ada hook untuk gantung lampu atau kipas. So macam saya just gunakan satu tali macam ni. So kita lintangkan dari pole sana ke pole sini. So kita boleh gantung lah kita punya lampu ataupun kipas dekat bawah ni. Ok, untuk luaran kemah saya rasa saya dah cover semua. So sekarang kita akan masuk ke dalam kemah supaya korang boleh nampak gambaran layout kat dalam lah. So kat luar kemah ni sebenarnya dia ada dua bilik, jadinya dia ada dua pintu, kiri dan kanan lah. Kiri dan kanan dua-dua boleh guna untuk keluar dan masuk. Ok, so pintu dia memang besar. Pintu dia besar dan dia ada satu tingkap dekat bahagian atas, dan boleh nampak dia punya motif petak-petak sini. So tu nampak macam sebab tu nama kemah ni village. So dia nampak macam rumah-rumah kampung lah, nampak gaya-gaya retro sikit. So dia ada satu yang zip yang besar, dan juga dia ada dua zip kecil ni. Ni pun sama, pintu besar, dia ada satu zip kecil ni. Yang ni sebenarnya boleh nampak dia logo power socket ni. So ni adalah kegunaan dia untuk kita, kalau kita kat campsite yang ada plug point, so kita boleh tarik kita punya extension wire masuk dalam kemah. Kita tak payah ikut gunakan pintu, dia dah ada zip khas. So kita boleh buka untuk masukkan dia punya kepala plug lah. Masukkan kepala plug ataupun keluarkan kepala plug keluar untuk sambung pada plug point ataupun power socket. Ok, pada saya ni adalah satu feature yang bagus untuk kemah yang pada saya yang memang harga dia sangat reasonable. Ada satu feature yang macam ni, benda ni ada sebagai satu value added. Kebanyakan kemah walaupun yang berjenama pun kadang-kadang dia tak ada feature ni. Ok, ni dia punya pintu. Pintu dia gunakan double zip. Dia double zip. Cuma sikit kekurangan kat sini, dia tak ada macam tali lah. Actually yang ni korang boleh tambah baik sendirilah. So kalau bila ada satu paracord kat sini, so lebih mudah kita nak tarik, nak buka pintu dia. Kalau macam ni memang zip dia saja. So kadang-kadang tercari-cari jugalah dia punya apa ni, zip dia ni. Ok, pada saya zip dia memang sangat smooth lah. Sangat smooth, dia tak ada tersangkut-sangkut, semua ok. So kita boleh buka besar macam ni. So bukaan pintu dia memang sangat luas. So even kalau nak masuk dua orang, seorang nak keluar, seorang nak masuk pun tak ada masalah. Cuma ketinggian dia ni, ketinggian pintu dia taklah terlalu tinggi sangat. So kalau dewasa kena menunduk sikit untuk masuk. Ok, bila kita dah masuk kemah, ketinggian kemah ni memang pada saya memang sangat selesa. Sebab yang paling tinggi ni lebih kurang 1.9 meter ataupun 190 cm. So untuk orang dewasa normal boleh bergerak dengan selesa. Kat sini dia rendah sikit lah. So kalau pintu ni pada saya lebih kurang dalam maybe 160 cm ataupun 1.6 meter. So kalau nak masuk kita kena menunduk sikit lah. Ok, dekat atas, bila kita dah masuk kemah, sebenarnya dekat dalam ni pun ada lagi ruangan ventilation. Tingkap dekat bahagian atas dia ada dua. Ok, satu dekat bilik yang sini, satu lagi bilik yang sini. Cuma kedudukan dia berbeza. Kalau yang sini dia dekat belakang. Ok, kalau yang ni dia dekat depan. So yang ni kita boleh buka sebenarnya. Kalau kita nak lebih udara masuk, kita boleh buka tingkat yang atas ni. So kalau kita tak nak, kita rasa dah ok, kita just tutup je. Ok, ok, then kat sini pasal kemah ni yang menariknya lagi, dia ada banyak hook. Selalunya kemah dia akan kedekut sikit hook ni. Biasanya dia akan provide satu je, tapi yang ni kat atas dia ada empat. Ok, setiap bilik dia ada dua. So, satu kat ujung, ok, satu dekat sini. So sini dua bilik, jadinya hook kat sini dia ada dua. Sebab yang ni kita boleh gantung lampu, kalau yang ni kita boleh gantung kipas. Contohnya macam ni, saya gantung kipas sesuai. Memang kalau kita on pun sekalipun, dia tak akan kena dekat dinding kemah lah.
Dia ngam-ngam je. Tapi untuk kipas yang size ni lah, kalau yang lebih besar mungkin blade dia akan kena. So solution dia adalah korang kena rendahkan lagi, maybe tambah carabiner ataupun tali ke apa, supaya supaya kipas ni dia lebih rendah dan blade dia tak kena dengan dinding tent lah. Ok, kat sini pun sebenarnya nak gantung kipas boleh, cuma kalau saya punya kipas tu dia tak sesuai lah, dia kena rendahkan lagi sebab blade dia tu dia akan kena pada pintu kemah ni, pintu tengah kemah ni. Ok, lagi feature basic yang ada adalah dia punya pocket lah. Biasanya kemah kat dalam akan ada pocket. So kat sini dia ada 4. So setiap bilik dia ada 2. 1, 2, 3 dan 4. So dia ada 4 pocket. So sangat convenient. So setiap orang dia ada pocket masing-masing lah untuk letak barang. Ok, untuk tilam yang sesuai, ni yang paling penting lah untuk kita set kita punya sleeping area. So far kemah ni dia ada 2 pintu. 2 pintu jadinya saiz bilik dia lebih kurang dalam 160, sebab total panjang kemah ni adalah 320 cm ataupun 3.2 meter. Ok, dia punya depth dia ke belakang ke depan ni lebih kurang 240 cm ataupun 2.4 meter. So setiap bilik dia muat satu tilam queen. Yang ni saya gunakan tilam Moby Garden. Moby Garden saiz dia lebar dia 135. Okey, 135 dia punya panjang dia 200 cm. Jadinya untuk bilik dia akan ada lebihan sikit lah. So tengah ni adalah garisan tengah-tengah kemah. So ada lebihan sikit, lebih kurang tadi 135, bilik ni 160 cm untuk setiap bilik, jadinya ada lebihan dalam 25 cm macam tu lah. Dia tak besar sangat lah, dia lebihan sikit je. So kalau kita tutup langsir dia ni, so kalau kita tutup langsir dia, ok, so kalau kita tutup dia punya langsir ni, so bilik dia besar lebih kurang macam ni lah. Dia kira ngam-ngam je lah untuk 2 orang, untuk 2 orang dewasa, 2 orang saiz dewasa untuk tidur. So dia ada lebihan sikit kat situ, kat tepi dan juga dekat bahagian depan ni. So nak letak barang sikit boleh lah. So bila kita dah letak satu tilam, dia dah nampak sedikit sempit sikit lah, dia dah sedikit tight sikit. Ok, macam ni. So kat sebelah tu pun samalah. Ok, kemah ni pada saya dia bagus sebab dia ada satu partition ni ataupun pintu tengah ni sebagai satu privacy lah. So kita boleh bahagikan kemah ni sebagai 2 bilik. Jadinya kalau korang perlukan pengasingan, contohnya kalau ada anak lelaki dan perempuan, kita nak mereka tidur berasingan, so kita boleh tutup dan kita boleh jadikan kemah ni sebagai kemah yang 2 bilik lah. So masing-masing dia ada ruangan yang privacy. Tingkap ni semua pun kita boleh tutup sebenarnya dari dalam, tak ada masalah sebab dia dah ada dia punya lapisan yang dalam dia ni. Ok, so lagi satu option kalau korang perlukan satu kemah yang korang nak rasa kemah ni lebih luas dan tak perlukan 2 bilik untuk privacy, korang just boleh ikatkan je dia punya pintu tengah ni. So korang ikat kat tepi, so dia akan jadi satu kemah yang memang besar lah. Macam tadi kita just tidur berdua saja. So tilam ni pun saya melintangkan, so kemah ni akan jadi lebih luas. Ok, lagi satu feature yang saya suka pada kemah ni yang kadang-kadang kemah biasa, kemah lain jenama-jenama popular pun tak ada, adalah dia punya velcro untuk ikat kabel ni. So kat sini sebenarnya kalau korang ada kipas yang shielding tu yang perlukan dia gunakan power direct daripada power bank ataupun daripada power socket, so boleh ikat kabel tu dekat sini lah. So korang boleh gantung kipas dekat tengah-tengah. So kalau tak nak kena dia punya pintu ni, maybe kena rendahkan sikit, so dia punya kabel boleh ikat dekat sini sebab dia memang dah ada lah sampai ke bawah. Ok, untuk ground sheet, dia gunakan material yang macam ni. Dia bukan gunakan canvas yang tebal, tapi yang ni masih lagi waterproof, tak ada masalah. So dia dah ada coating untuk waterproof kat dalam ni. Yang ni dia masih lagi lebih tebal berbanding kita punya
tent ni lah, dia lebih tebal lah dia punya ground dia ni. So dia waterproofing index dia pun lebih baik. Tapi untuk safety, macam saya memang saya akan gunakan extra ground sheet lah yang macam ni, untuk kita cover dekat bahagian bawah supaya dia lebih menjaga tent dan dia tak merosakkan ground sheet, dia punya ground tent ni lah. Okey, tadi saya dah buat tent tour. Saya dah bawa pusing-pusing kemah ni dari segi luaran dan juga dalaman, dan dah tunjukkan lah macam mana contoh nak set up dia punya extended awning kat depan untuk kita jadikan sebagai common space. Pada saya dia dah cukup selesa. Pada saya dia dah memang sangat memudahkan bila kita pasang kemah ni. Automatik kita akan terpasang dia punya satu ground common space yang agak besar untuk kita punya family. Lepas tu kita dah tak payah nak pasang tub lain. So benda ni pada saya memang sangat penting lah, sebab sekarang ni ada campsite yang dia akan kira kalau kita pasang kemah satu harga, dia kira satu tapak. Dan kalau kita nak pasang satu lagi tub ataupun fly sheet, dia akan kira lagi satu tapak. So benda ni memang akan meningkatkan kos untuk camping. Tapi tu sesetengah campsite lah. Ada campsite yang dia tak kisah, dia tak kira. So kalau macam campsite macam tu yang dia tak berkira, korang boleh terpulang lah. Kalau korang nak just gunakan extended awning ni pun boleh, ataupun korang nak gunakan satu tub lain sebagai korangnya common space yang lebih selesa, lebih besar pun tak ada masalah. So benda tu terpulang kat korang, dan dia bagi satu option yang bagus sebab dia dah ada 2-in-1, kemah dan juga satu tempat untuk korang set up common space. So lain-lain kebaikan kemah ni, pada saya dia punya ventilation memang sangat memang sangat baik lah, memang sangat bagus. Sebab dia memang keliling dia tingkap. Even dekat atas dia pun ada dua lagi tingkap sebenarnya, untuk korang maksimumkan korang punya ventilation kemah supaya korang tak rasa macam berkuap lah kat dalam kemah. So bila angin dia akan keluar masuk dengan baik. Okey, lagi satu kelebihan yang saya suka, kemah ni dia sangat versatile lah. Pada saya dia sangat fleksibel. Kita nak set up macam mana pun tak ada masalah. Terutamanya dekat dia punya extended awning, kita boleh gayakan ikut kita punya kreativiti. Even kalau dekat tingkat-tingkat tu pun ada orang dia boleh letak pole, tak ada masalah. So ikut kita punya kesesuaian lah. Kalau kita nak ventilation yang lebih maksimum, kita boleh tambah pole dekat dia punya tingkap tu. So kita boleh naikkan lah. So dia ada satu shade, dan juga dia punya ventilation tu, udara masuk tu dia lebih baik lah. Okey, lagi satu kelebihan yang paling saya paling penting adalah dia punya harga lah. Dia punya harga pada saya, dengan harga dia RM899, dia tak sampai RM1,000, even tak sampai RM900 pun. Dia satu kemah yang pada saya lah, dia adalah satu kemah yang terbaik lah untuk harga macam ni. Walaupun dia bukanlah sebuah kemah instant, walaupun ramai orang prefer kemah instant, pada saya kemah instant bukanlah sesuatu feature yang paling best. Pada saya kemah ni masih lagi boleh consider sebagai mudah dipasang. Dia manual, tapi cara pasang dia taklah terlalu susah, dan dia memang dan kelebihan dia juga, walaupun dia manual, dia memang sangat lasak lah, sebab pole yang digunakan adalah jenis yang solid. Dia pole besi, walaupun dia berat sedikit, tapi dia memang kuat lah. So kalau korang nak camping dekat tepi pantai ke dekat mana-mana pun tak ada masalah. Korang tak perlu risau dengan angin yang kuat, hujan yang lebat. Apa saya, dia punya material memang dah cemerlang lah. Dia memang sangat sesuai dengan cuaca Malaysia. Satu lagi dari segi ventilation, dari segi hujan, angin yang kuat, pada saya benda ni dah komplit lah. Sebab benda ni adalah benda yang paling penting lah kalau kita nak beli kemah untuk kita camping dekat Malaysia ni. Okey, dari segi kekurangan, kekurangan kemah ni satu je lah. Bila kita dah set up common space kat depan, jadinya bila kemah ni dia punya pintu duduk kat depan, jadi agak cramp sikit untuk kita masuk ke dalam kemah. So ruangan tu agak terhad sikit untuk kita lalu bila kita dah set up meja, kerusi semua. So ruangan untuk kita keluar dan masuk kemah tu dia agak terhad sikit lah. Dia tak ada option pintu dekat tepi ataupun dekat belakang. So yang tu korang kena pandai-pandai adjust lah. So lagi satu option dekat side wing ni, korang boleh gulung. Satu side wing ni boleh gulung. So korang just boleh gunakan satu pintu yang terdekat lah. So itu satu option yang pada saya, yang saya nampak lah, untuk memudahkan pergerakan bila kita dah set up
extended awning ni sebagai common space. Okay, so far saya rasa itu je lah kekurangan yang ada. So far pada saya kemah ni overall memang saya sangat recommend lah. Sebab satu macam saya cakap tadi, dia murah. Lepas tu dia besar. Dia memang sesuai untuk family, maximum sehingga 6 orang. Tapi untuk anak-anak yang kecil lah. Tapi kalau saiz yang dah dewasa, pada saya kemah ni dia sesuai untuk 4 orang lah. Untuk yang kalau dah bersaiz dewasa, dia satu bilik tu muat untuk 2 orang. Tapi kalau anak-anak kecil, boleh lagi lah untuk setiap bilik tu satu dewasa, 2 kanak-kanak. Kita boleh adjust lagi. Okay, lagi satu kekurangan yang saya nampak bila saya dah full setup, dia actually kekurangan sikit tali lah. Dia punya tali dia agak tak cukup. In case kita nak ikat dekat penjuru dia tu, dekat penjuru tu ada untuk kita ikat in case kalau kita nak camping dekat tepi pantai ataupun tempat yang angin dia kuat, kita nak pack direct ke tanah, kat situ dia punya tali tak cukup. Dia kena tambah lagi sikit lah tali dan juga pack. So pack dia pun dia bagi yang standard, dia bagi yang steel yang biasa tu, yang kecil tu. So yang tu pun korang kena standby jugalah, cari pack lain yang dekat. Sebab kadang-kadang ada tanah dia tak sesuai dengan pack yang standard tu. Korang perlukan heavy duty pack, ataupun kalau korang camping kat pantai, korang perlukan soft ground pack. So yang tu pack tu pun korang kena sediakan jugalah, sebab dia just bagi pack biasa je. Ok, rasanya itu je lah untuk video kali ni. Overall saya memang puas hati dengan kemah Payung.Camp Village L ni. Sebab dia memang harga dia memang sangat ekonomi. Dan macam saya cakap tadi lah, memang macam-macam feature yang bagus. Dia memang sangat praktikal. Dengan harga dia yang sangat murah, korang akan dapat satu kemah yang agak komplit. Dia dah ada kemah, dah siap ada common space. Korang dah tak payah susah payah nak set up fly sheet lain sebagai common space. So kalau korang berminat dah dapatkan kemah Payung.Camp Village L ni, yang ni adalah version 2.0, korang boleh dapatkan dengan Payung.Camp lah. So Payung.Camp dia adalah satu-satunya pengeluar kemah ni dan juga penjual dekat Malaysia. Okay, sama ada korang boleh dapatkan dekat diorang punya kedai dekat Cyberjaya, ataupun korang boleh dapatkan secara online dekat Shopee atau Lazada. Nanti saya akan letak link dia dekat description. So korang boleh dapatkan kemah Payung.Camp Village L 2.0. Dia ada 3 pilihan warna. Yang ni warna olive, dia ada warna hitam, dan juga dia ada warna kaki. Pada saya semua warna ni cantik. So ikut seperti rasa korang lah. So itu sajalah video untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video dan review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.